Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Akhirnya satu titah ataupun satu kenyataan daripada Sultan Nazrin. Ini pasti mengejutkan pemimpin-pemimpin politik di Malaysia, khususnya Perikatan Nasional dan juga ke semua pemimpin politik di Malaysia dan juga khususnya kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu berita hangat yang saya petik daripada BH Online. Kenakan tindakan tegas, henti pihak eksploitasi isu agama kaum. Kenyataan daripada Sultan Nazrin. Tindakan tegas dan juga segera wajib diambil bagi menghentikan aktiviti mana-mana pihak yang meracuni fikiran serta membakar emosi rakyat dengan mengeksploitasi isu agama dan juga kaum melalui pandangan ekstrim titah Sultan Nazrin Muhyiddin Shah. Tuan-tuan dan puan semua, kenapa tadi saya cakap tentang ini titah daripada Sultan Nazrin ini mengejutkan pemimpin dalam Perikatan Nasional. Seperti yang kita tahu, Presiden PAS Hadi Awang, di mana ada yang mendakwa bahwa Hadi Awang ini menunggang agama, menggunakan undang-undang agama demi kepentingan politik diri sendiri. Oke, tuan-tuan dan puan semua, saya tidak mengiyakan itu, tetapi saya juga tidak menafikan benda itu, sebab mungkin ada yang lebih tahu tentang perkara ini, yang lebih arif. Tetapi bagi saya, untuk menggunakan agama di dalam politik itu sesuatu yang tidak baik. Jadi tuan-tuan dan puan semua, kita ini di Malaysia, kita berbilang bangsa, agama, dan kaum, dan budaya. Kenapa nak gunakan agama di dalam politik? Tetapi tuan-tuan dan puan semua, kenapa saya cakap titah daripada Sultan Nazrin ini mengejutkan Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin? Sebab kita ini sangat-sangat kalau Inggris very powerful. Titah daripada Sultan Nazrin ini sangat gempar, sangat mempunyai satu elemen yang betul-betul kuat, di mana kenakan tindakan tegas, henti pihak eksploitasi isu agama dan juga kaum. Titah daripada Sultan Nazrin. Tuan-tuan dan puan semua, baginda bertitah segala bentuk ancaman dan juga cabaran yang boleh mencetus pertelingkahan antara kaum, agama dan juga ideologi politik hendaklah diuruskan dengan berhikmah dan bijaksana agar penyelesaian jangka panjang berjaya diolah dan juga dicapai. Bumi ini tidak boleh dibenarkan untuk disemai dengan rumpai-rumpai beracun yang boleh membunuh pohon perpaduan. Langit di negeri ini jangan sama sekali dibenarkan untuk diselubungi awan-awan berasid yang akan menghujani bumi dengan fahaman ekstremis berlandaskan perkauman dan juga berpaksikan agama. Titah Sultan Nazrin, titah baginda. Sultan Nazrin yang juga bertitah demikian pada istiadat pembukaan rasmi tahun pertama Dewan Negeri Perak ke-15 di Dewan Negeri, bangunan Perak Darul Rizwan. Turut berangkat pada istiadat itu Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Sultan Nazrin bertitah kerukunan perhubungan kaum yang diasaskan oleh era pra-merdeka dan terus dipupuk sepanjang era pasca merdeka tidak boleh diperjudikan kerana permainan politik yang berunsur meracuni fikiran dan juga membakar emosi rakyat melibatkan negara ini yang sememangnya memiliki elemen begitu mudah dieksploitasi bagi mencetuskan anarki. Titah baginda, banyak negara di dunia berakhir dengan perang saudara kerana rakyatnya memilih untuk berbala atas faktor perbezaan kasta, kaum, warna kulit dan juga agama. Dan kita khawatir itu berlaku di Malaysia. Sebab kita tahu Malaysia ini negara yang penuh dengan kekayaan kaum, budaya, agama dan bangsa, dan kita kena pelihara itu, dan itulah keunikan Malaysia. Jadi titah daripada Agung, baginda bertitah kenakan tindakan tegas, henti pihak eksploitasi isu agama dan kaum. Ini sangat mengejutkan para pemimpin politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. PBM, salah satu parti yang menyokong kerajaan perpaduan, yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Presidennya Larry telah membuat satu kenyataan setelah menteri dan timbalan menteri diumumkan dan tidak ada wakil daripada PBM. Semua terkejut apa yang akan dilakukan oleh PBM, dilakukan oleh parti kecil ini. Adakah mereka akan tarik sokongan? Jawabannya tidak. Walaupun mereka tiada dalam kabinet kerajaan perpaduan, senarai menteri dan juga timbalan menteri tiada yang diambil daripada PBM, namun presidennya Larry tetap menegaskan, tetap menyatakan sokongan beliau kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita hari ini, satu kejutan daripada PBM, di mana PBM telah menarik balik penggantungan 2 AMT ataupun ahli majlis tertinggi. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kamu, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk bantu channel ini, kembangkan lagi channel ini, supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini. Parti Bangsa Malaysia, PBM, telah mengembalikan keanggotaan 2 AMT parti itu yang digantung sebelum PRU 15. Dan keputusan ini dibuat dalam mesyuarat khas parti itu pada Sabtu lalu. Pengerusi PBM, Datuk Larry, menerusi satu hantaran di Facebook pada Ahad telah menetapkan untuk menarik balik penggantungan keahlian serta mengembalikan jawatan 2 ahli AMT berkenaan telah dipersetujui oleh anggota yang hadir. Saya berfikir tuan-tuan dan puan-puan semua, kenapa hanya 2 saja yang telah dikembalikan jawatan mereka? Kenapa hanya 2 ini, di mana penggantungan kepada mereka berdua ini telah ditarik balik? Makna kata mereka boleh bekerja semula seperti biasa. Bagaimana dengan Zuraidah Kamarudin yang juga turut tertimpa nasib yang sama? Pada Sabtu, beliau mengadakan perbincangan bermakna dengan 2 AMT PBM, yaitu Datuk Chua Lian Chi dan Munira Abu Bakar yang sebelum ini digantung tugas sebelum PRU bersama jawatan kuasa disiplin parti. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam dan akhirnya telah diputuskan bahawa penggantungan mereka akan ditarik balik dan jawatan mereka dikembalikan semula. Manakala baki 10 lagi AMT yang masih digantung keahliannya dan tidak hadir pada mesyuarat tersebut perlu memberikan surat tunjuk sebab. Ujarnya, sekiranya gagal berbuat demikian dalam tempoh seminggu, maka mereka bakal dilucutkan jawatan ataupun keahlian parti secara serta-merta. Namun, bagi mereka yang membalas surat berkenaan, nasib mereka bakal ditentukan oleh jawatan kuasa disiplin sebelum penghujung tahun. Dan sebelum PRU 15, beberapa ahli PBM telah digantung keahlian berikutan masalah perebutan kuasa dalam PBM pada akhir bulan Oktober. Antara yang terlibat termasuklah bekas ahli Parlimen Ampang Datuk Zuraidah Kamarudin, Dr. Daroya Alwi dan juga Dr. Satish Kumar Govindaraju. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Di mana Zuraidah Kamarudin masih lagi menjalankan penggantungannya sebagai ahli di dalam PBM. Dan perkara ini berlaku ekoran daripada masalah perebutan kuasa di dalam PBM yang berlaku pada akhir bulan Oktober tahun ini. Jadi berita hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua, PBM menarik balik penggantungan 2 ahli majelis tertinggi PBM.